A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tajuk utama kita pada hari ini mestilah jalan raya lah. Jalan tar dah, alhamdulillah. Setelah sekian lama dah kita tunggu hari ni boleh tar barulah. Dan insya-Allah semoga kita manfaatkanlah jalan kita ni sebaik mungkin, dan masing-masing pakat guna dan pakat jaga molek belaka. Sebab kalau punah pula, lambat pula, nak boleh mari pula tu. Bila pula tak tahulah. Yang keduanya, hari ni kes COVID kita ni 25 kes. 25, daripada 25 tu 16-nya ada kes import. 9 hak dalam negara. Jadi lah ni duk main turun naik ni, kita kena pakat jaga lagi lah. Molek tempat-tempat yang ramai tak payah gilah kalau tak perlu gi. Dan kalau terpaksa gi pun jagalah, pakai mask, pakai nutup muka tu. Dan juga balik cuci tangan molek, sentiasa cuci tangan lah. Sebab dia kuman ataupun virus ni dia merebak dengan sentuhan. Jadi mana-mana tempat kita sentuh tu ada kuman dia, ada virus dia akan jakit. Walaupun negeri Kelantan kita ni masih lagi kosong hijau, tapi sebab dah ni moga bebas merentas negeri kan. Jadi kena jaga jugalah kita. Ni dari segi kewajipan kita ni, wajib kita jaga ni, bukan sunat-sunat ni. Wajib kita jaga supaya kita selamat daripada wabak ini. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung lagi kepada yang telah kita baca buku mengenai dunia dan juga pandangan ulama kita terhadap dunia dan sebagainya. Minggu lepas kita sebut, hal ni hak last sekali minggu lepas. Dia kata dunia ini bagi orang mukmin sebagai tempat sebaik-baik bagi orang mukmin. Kerana apa? Kerana bagi orang mukmin dia bercucuk tanah atas dunia ini, dan dia boleh bekal di akhirat nanti untuk masuk syurga. Jadi dunia ni bagi orang mukmin sebagai bekal kepada syurga. Dan juga bagi orang yang kafir ataupun bagi orang yang munafik, ini seburuk-buruk tempat yang paling dia toksik. Kerana apa? Kerana walaupun apa dia buat, apa saja yang orang kafir tu buat atas dunia ini, maka tidak memberi apa-apa kepada dia, bahkan akan membawa dia ke neraka. Sebab kekufuran dia ataupun tidak adanya iman dia. Jadi kita sebagai orang mukmin kita kena bersyukur. Sebab tu selagi mana banyak dunia Allah Ta'ala beri kepada kita, boleh terima dan juga kena gunakan supaya jadi akhirat. Jadi hak mana orang Allah Ta'ala beri kepada dia dunia tu lebih pada orang lain, sepatutnya dia kena bersyukurlah. Orang Allah Ta'ala beri harta lebih pada orang lain, Allah Ta'ala beri kedudukan lebih pada orang lain, Allah Ta'ala beri kemudahan lebih pada orang lain. Orang lain kalau nanai pun tak jadi, dia nanai jadi walaupun sikit. Tu kena bersyukur. Orang lain walaupun sikit tapi orang boleh makan jasa. Tapi ada orang tu walaupun banyak tapi tak boleh makan jasa. Rugi. Jadi orang yang Allah Ta'ala beri dunia kepada dia, ambil dunia tu dan gunakan kepada akhirat. Hak ni hak kita sebut hak jenis yang ketiga, iaitu as-sabiqu lil khairat. Orang yang segala perkara atas dunia ni semuanya dia tukarkan jadi akhirat belaka. Dalam Sahih Ibn Hibban daripada Abu Musa, daripada Nabi SAW, dia kata apa? Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Man ahabba dunyahu, siapa dia lebih cintakan kepada dunia, maka dia telah mengabaikan akhirat. Dia supaya nimel lah.
spon ni best, spon lacing. Letak lebih lek ni, lebih lek kiri, naik lek kanan. Kalau berat balik kanan, naik lek kiri. Dia main lagu tu. Wa man ahabba akhiratahu, siapa dia yang lebih cinta dia kepada akhiratnya, siapa dia cinta akhiratnya, adarra bidunyahu, maka jadi kurang dunia. Siapa dia yang lebih kepada dunia, jadi kurang akhirat. Siapa dia lebih kepada akhirat, kurang dunia. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Ma yabqa maknanya yang kekal, iaitu akhirat. Maka pelebihkanlah. Isar maknanya pelebih. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat, antara sifat sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu melebihkan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka itu pun ada keperluan. Dan banyak cerita mengenai isar ini ataupun melebihkan orang lain ni. Jadi tahap kita saya kepada orang lain ialah sehingga kita ni boleh melebihkan orang lain daripada kita. Kalau nak ambil contoh lah ni kak, kita ibu bapa dengan anak-anak. Kalau suami dengan isteri, isteri dengan suami. Suami dengan isteri, dia lagu-lagu mana pun dia sanggup untuk berlebih kepada isteri dia, lebih daripada dia sendiri. Cuma kadang-kadang jahat suami menakut ada juga. Kalau nak pergi zaman dulu, kalau nak pergi tandah tu luar rumah dah, tepi pohonnya. Bawah pohonnya. Jadi ditolak bini dia pergi dulu. Ada juga sama-sama nakut, bini dia nakut dah, tapi dia nakut juga. Jadi bila bini ajak pergi teman ni, dia tolak bini dia pergi dulu. Ni bukan isar. Isar ni ialah dia kena pergi dulu. Isar ni ialah dia pelebih dia. Maknanya kalau mudarat ke dia tak apa, asalkan tidak kena kepada isteri dia. Macam kita dengan anak-anak lah ni. Kita ibu bapa sanggup melebihkan anak-anak daripada kita. Kalau makan ni tu bagi anak-anak makan dulu, barulah pok makan. Lepas tu hak mana tak habis, pok pula makan. Itu isar. Melebihkan anak-anak, maknanya mendahulukan anak-anak. Akan berkorban apa saja kalau suami untuk isteri dan anak-anak. Sama juga dengan isteri. Akan berkorban apa saja untuk suami dia dan juga anak-anak. Jadi berkorban ataupun melebihkan orang lain daripada diri sendiri, kita panggil isar. Ini satu sifat yang ada pada sahabat. Sebab itulah sahabat ini Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, dan di samping mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala, radu maknanya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu anhu, dan juga mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat sahabat. Ada dalam perang yang mana apabila dalam peperangan ini antaranya bila orang-orang hak tercedera dalam perang ni hampir nak mati. Dan ada kisah yang diceritakan tu ada 3 orang yang hampir nak mati memerlukan kepada air, nak air. Orang mati ni biasa nak air, orang nak mati biasa nak air. Orang nak mati ni antara tanda nak mati, kalau orang sakit lama dia segar. Ni kita pun tahu kan. Pedomel, pecemel ya, pedomel. Orang-orang tua tengok lagu tu. Bila dia sakit, orang sakit lama, dia nak segar. Kita pun sukalah. Jadi anak hak nunggu lama, hak duk Kuala Lumpur kelik minggu-minggu boleh-boleh jaga ni, mau nak kelik dah mak, dia kata mau nampak mak segar. Biasa lagu tu. Orang nak meninggal, orang sakit lama, bila nak meninggal tu biasanya dia segar. Segar itulah dia boleh tengok orang, boleh jumpa dengan orang, boleh kecek dengan orang, boleh pesan pitih duk mana, gapo duk mana tu. Lepas tu dia tak ada. Biasa lagu tu. Orang sakit lama nak mati dah ni. Ada juga orang sakit lama lepas tu segar, lepas tu lama pula dia segar tu. Ada. Tapi hak biasa hak nak mati tu antara tanda dia nyalah. Bila dia sakit lama, lepas tu dia segar tu dia nak mati, dia jumpa dengan orang. Ataupun orang segar lama tak raja sakit, lepas tu dia sakit. Bila dia sakit ni, sakit dia tu dia jumpa dengan orang. Dia anak-anak jaga dia, dia waris-waris mari jumpa dia, mari ziarah dia gapo. Lepas tu duduk sementara dia meninggal. Sebab dia dah jumpa dengan orang. Macam-macam lah. Jadi yang 3 orang sahabat dalam perang ni, bila dekat nak mati dia nak air. Bila nak air tu adalah air sikit. Bila ada air sikit ni, antara 3 orang saat ni, kalau kita kata dalam botol kak, pegang botol saat ni, bila nak minum saja, dia nak air. Daga tak boleh ayat nak air ni, bila nak minum saja, bunyi hak suara lagi tu, doa nak mati. Bunyi suara lagi doa nak mati.
maka dia pun holalah kepada hak tu pula. Bila hola kepada hak tu pula nak minum, dia bunyi orang hak ketiga pula, duk nak air nak mati. Duk tu orang nak mati. Maknanya supaya dia juga. Maka dia holalah kepada orang tu. Begitulah dia ceritakan sehinggalah ketiga-tiga ni tak minum air tu, kerana bila nak minum saja dengan orang lain pun nak air pada dia juga. Kalau kita tak ada kat orang. Kalau kita tak ada kat orang. Amo biasa buat dalam kelas, amo bawa ada 30 orang budak, amo bawa 30 butir coklat. Tak siapa belakang. Amo bawa ada 30 orang dalam kelas, amo kata bagilah coklat ni, 30 butir. Amo tak royak apa butir. Amo kata bagilah coklat ni. Dia tak ada siapa belakang. Kalau dia ambil sebutir seorang, akan siapa belakang. So, hak tu jauh tu. Ambil sebutir seorang ni bukan isar lagi. Ambil sebutir seorang ni baru ma yuhibbu li nafsi. Okey, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman, tak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah dia suka kepada sahabat dia macam mana dia suka kepada dia. Maknanya serupa. Serupa ni maknanya dia mikir kalau aku boleh sebutir hak ni, boleh sebutir juga. Hak tu sama-sama serupa. Tapi hak isar ni ialah 30 butir tu sepatutnya pergi ke belakang-belakang kelik semula. Sebab dia tidak akan ambil selagi mana sains dia tak ambil. Pergi nombor 3 pula, nombor 2 pula, nombor 2 tak ambil selagi mana sains dia tak ambil. Mu ambil dulu Mu ambil dulu supaya kita suruh nak tolak tu email di semaya. Demo lah akhir-akhirnya hak tu jugalah kena. Lepas ditolak. Jadi dia maknanya kalau isar ni melebihkan orang lain, dia tak akan ambil sehingga orang lain tu ambil. Pas bila nak ambil, dah ambil Tapi akhirnya akan ambil juga sebab kita nak suruh ada sifat tu dulu. Mana kalau lah 30 butir sana balik ke hamba semula, hamba akan bagilah. Kata ambil lah sebutir seorang, sebenarnya saya nak terai ya. Tapi bila dah ambil dah, sapalah kepada orang nombor 10 saja dah habis, dah ambil 3 butir, 2 butir, sebutir, 2 butir ni. Tak ada siapa orang belakang. Sebab sifat tu tak ada pada kita. Kita boleh bercakap, tetapi bila berlaku kepada kita, tidak berlaku lagu tu. Supaya orang mari bagi, orang semaya hajat, orang mari bagi nasi di masjid. Tak ada orang, ujung-ujung tak ada. Sebab ada awal-awal tu ambil 2-3 buku dah. Bukan tempat kita ni lain. Dia tidak kata ambil demo dulu lah, buat apalah, buat apa, tak. Tapi dia tiga-tiga. Kalau dia pak-pak. Dia ambil penuh gia dia dulu. Dia ingat rumah dia ada 3 beranak, ambil sepak. Jadi dia ambil selalu pak gia dia. Dia tak kira orang lain ada ke tak ada. Ni bukan tempat kita lah lain. Lagu tu. Sepatutnya tolak dulu siapalah kepada orang tak ada berlaku dah tak apa, lama ambil tambah sekali lagi. Lagu tu. Lagu tu. Jadi ada tempat kita pun berlaku juga lagu tu. Jadi sepatutnya mendahulukan orang lain, itu sifat nombor 1. Mendahulukan orang lain lebih daripada kita. Mendahulukan orang lain lebih daripada kita. Itu makna isar. Maka ni dia sebut sini fa'asiru ma yabqa. Maka kena pelebihkan yang yabqa, iaitu yang kekal. Yang kekal ni mana? Akhirat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut sama. Amo suka baca surah Ad-Duha. Amo baca semaya, amo suka baca surah amo suka. Walaupun pendek sekalipun, walaupun tabat yada, walaupun qul a'udzu birabbin nas. Amo suka baca, amo suka nak baca. Sebab kadang-kadang kita menghayati makna kita baca. Antara amo suka bacanya surah Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Sebab ada hadis Nabi kata, siapa yang baca dengan 2 alam ni, Alam Nashrah, alam Alam Tara Kaifa Fa'ala, alam juga. Dia kata tidak akan dikenakan dengan alam. Okey. Orang yang baca 2 alam ni, Nabi kata tidak kena 2 alam. Tidak kena alam tu maknanya sakit. Orang baca 2 alam ni, Alam Nashrah dengan Alam Taraka tadi, dia kata Nabi kata tak kena alam, mana tak kena sakit. Jadi hamba suka baca tu. Yang keluarnya hamba suka juga baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, kerana cerita tu cerita Ashabul Fil. Hak tentera yang bergajah tu kena lontar dengan batu-batu tu. Jadi kita banyak benda situ, dan hak ni untuk perubatan pun boleh. Untuk gangguannya, orang nak buat kenak kita, orang nak sihir kita, orang gapo,
Kita minta dengan Allah SWT, baca alam tarakai tadi, macam mana Allah Ta'ala, apa orang panggil, bunuh tentera tu dengan batu-batu daripada langit ni. Macam itulah kalau orang nak buat kita, Allah Ta'ala balah balik ke dia. Mana kalau orang nak buat kita, tak kenalah kita, biar kena ke dia balik. Dan nak buat nak sangat. Ya, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hamba suka baca. Yang ketiganya hamba suka baca sebab cepatlah semaya. Kalau tidak lama. Dah lah kita ceramah lama dah. Kita baca panjang pula kan. Lama, 2 kali lama lah. Di samping ulama-ulama kita pun, dia letak dah ulama-ulama kita ni. Kalau semaya maghrib, dia baca pendek. Kalau semaya isya, dia baca panjang. Baca surah panjang semuka. Pun tak apalah isya. Ataupun kalau subuh. Subuh Nabi baca surah sehingga berhenti semaya subuh tu nak syurah. Kalau subuh. Nabi baca surah yang paling panjang subuh. Dan Nabi penuh semaya dibaca Baqarah. Sudah kita. 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. Hamba adalah orang sains-sains duk ajarkan hamba. Kalau kita bermasalah, contohnya di rumah kita bermasalah, cubalah satu malam baca 3 kali surah Baqarah. Sebab ada hadis mengatakan rumah yang dibacakan surah Baqarah tidak akan masuk setan. Tidak akan masuk setan. Maka antara cara perubatannya ada orang ajar, dalam rumah tu kalau kita ada bermasalah dalam rumah kita, rumah tangga kita ke balah ke sakit lemah ke gapo, baca satu malam 3 kali habis Baqarah tu. Maknanya 2 juzuk setengah, kalau setengah jasa sejam setengah ataupun 2 jam, kena habis 6 jam baca sampai ke 12 malam. Kalau nak berubat lah. Kata saya berubat tak apa. Nak lock gitu tak ada masalah. Lock je lah. Kalau kita antara aja banyaklah orang-orang ustaz-ustaz kita duk ajar tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ad-Duha. Ni antara sebab hamba suka baca surah Ad-Duha. Wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam surah Ad-Duha ni, kalau kita perhati sesa, memang kita akan suka nak baca. Wad-duha demi masa. Masa tu masa duha Nabi sebut. Apa ni Allah Ta'ala sebut? Masa duha. Duha ni masa antara subuh tu dengan zuhur. Ada waktu duha situ. Wad-duha, yang pentingnya masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa situ. Wal-laili iza saja, ada juga dengan masa malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak marah. Tidak, Tuhanmu tak marah kamu. Ni turun surah ni apabila Nabi berada dalam sedih. Sebab wahyu lama tak turun. Ni sebelum berada Isra' dan juga Mi'raj. Sebelum Isra' Mi'raj, wahyu lama tak turun. Orang-orang kafir Quraisy ni mari dah tanya Nabi, "Hei, mana ayat-ayat tu turun kamu mula ni? Mana Jibril saimu mula awak mari semua kamu ayat-ayat mula ni? Lama tak mari ni, apa? Mana Tuhanmu?" Dia tanya gitu. Maka sehinggalah turun ayat ni, Allah Ta'ala jawab kepada orang kafir musyrikin tanya tadi, dia kata, "Ma wadda'aka rabbuka." Tuhan kamu tidak tinggalkan kamu, wa ma qala, dan juga dia tak marah. Jadi kita pun ambil tak atas kita lah. Bila kita baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tak tinggalmu, Tuhanmu tak marah kamu. Kita baca tak atas kita lah. Bila kita baca tu kita letak atas kita. Hei mu, Allah tak tinggalmu, Allah tak marah kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, daripada dunia. Hak ni peringatan kepada kita. Hei mu hak baca ni mu kena ingat. Mu baca semua ni walal akhiratu khairul laka. Akhirat tu lebih baik bagi kamu minal ula, daripada dunia. Macam mu suka baca. Sebab bila kita baca, kita ingat bahawa Tuhan tu peringat kita. Tuhan rakyat dia tak marah kita, Tuhan rakyat dia tak tinggal kita, Tuhan rakyat pesan kepada kita, dunia ni, akhirat ni lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika fatarda. Dan dia juga akan beri kamu, dan kamu akan redha. Ni cerita Nabi dulu ni. Bila Nabi sedih, Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala akan beri. Gapo dia saja Nabi, Allah Ta'ala akan beri, fastafa wala sawfa yu'tika fatarda. Cerita lagi. Cerita ni pula lebih kurang pula dengan kita. Ngamalah. Kadang-kadang benda tu ada kaitan, ada chemistry sikit dengan kita, ada sentimental value dia dengan kita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah
Allah mendapati kamu mula, Allah juga buatnya yatim. Fa'awa, maka dia berikan keluarga kepada kamu. Yatim, Nabi daripada tak kenal mak, tak kenal ayah. Mak pun tak ada kenal. Umur 7 tahun mati ni tak ada kenal kita. Kalau 4-5 tahun tu tak ada jumpa dengan mak ayah dia, tak ada kenal. Tak ada kenal. Tunjuk gambar dah ni, boleh kata ni mula tak bar, mula tak kenal. Sebab dia tak ada kenal. Nabi mula yatim, tapi lepas pada tu maka kahwinlah dengan Khadijah, dan berkahwinlah dengan mana ada hak janda dan sebagainya, hak anak pun ramai dan sebagainya. Maka Allah jadikan pada Nabi tu keluarga. Lebih kurang dengan kita. Amba berlagu tu juga. Amba ni anak-anak yatim, cuma mak ada, ayah hidup lagi. Sebab kita tak duduk dengan mak pak kita. Amba tidak dipelihara oleh ibu bapa. Dipelihara oleh tok saudara. Daripada kecil, daripada merah sampailah besar, sampai tua. Sampai ke bini pun duduk dengan dia lagi. Jadi bila Allah Ta'ala cerita ke Nabi lagu tu, aku mula mu ni nak yatim mula ni. Tapi lah ni mui, Allah akui dah keluarga kepada kamu. Jadi lah ni alhamdulillah boleh keluarga. Walaupun hamba tak duduk dengan mak, tapi hamba boleh tua yang super mak. Nah gitu. Tu hak super mak. Tu nak kena ramah tua super mak ni. Tak apa nak dia ada dengar. Tua tapi super mak. Nak kata lebih pada mak tak boleh lah. Moga mak tu tak ada tandingan dia kan. Tapi ingat serupa dengan mak. Kita tak serupa dengan mak. Sebab tok tua kita ni serupa dengan mak kita. Tok tua hak jatuh kita pun serupa dengan ayah kita. Serupa. Kena tak serupa situ. Allah Ta'ala wi. Okay. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Ta'ala daripada orang biasa, Allah Ta'ala latih dia jadi Nabi, jadi Rasul. Jadi cerita-cerita tu bila kita dengar ni, kita ingat ambil letak atas kita sendiri. Kita pun baca, bila kita baca tu kita rasa sedap. Wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, memula sesak Allah Ta'ala kabui. Boleh kahwin dengan orang kaya sekali Mekah masa tu. Nak kalau hari ni orang pihak kaya sekali Nina Puri ni jodoh dengan kita. No, tak bilang no. Jadi tak jadi nombor 2, biar nak dulu. No, tak apa. Tak ada masalah. Biar nak dulu. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Ingat mula anak yatim ke? Allah Ta'ala dah beri keluarga kepadamu. Fa ammal yatima fala taqhar. Bila anak-anak yatim jumpa anak-anak yatim, jangan duk herdik, jangan duk ambak saja-saja gitu. Jangan luak nyanyo, jangan luak zalim ke anak-anak yatim. Sebab kita mula anak yatim ni, kena ingat. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang-orang duk minta sedekah, mu jangan duduk hina dia, jangan duk ambak dia kongsi-kongsi. Jangan luak nyanyo ke dia. Dalam satu surah tu ada berlaku cerita situ. Sebab surah Ad-Duha ini antaranya Allah Ta'ala waktu ke Nabi sebagai ubat. Sebagai ubat. Kalau kita silent ni kita boleh meluah ke sain lah. Bila sain kita bila boyak kok orang ni, dalam perasaan kita tu buku tu jadi lepah, panggil tak. Jadi marilah turun ayat Ad-Duha ini, Nabi naik semangat semula sehinggalah kepada naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala Isra' dan juga Mi'raj. Jadi gitu. Jadi amat cerita tadinya fa'asiru ma yabqa ni Allah Ta'ala ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain khairun wa abqa. Khairun lebih baik, wa abqa dan juga lebih kekal, iaitu kekal. Hak atas dunia tak kekal, tapi hak akhirat itu yang kekal, maka kena asiru, lebihkan hak kekal tu daripada hak tak kekal. Maka kita jumpa lah ni, hak kita pakai lah ni, hak kita duk buat lah ni, banyak kita perhabis kepada mayafna, fana. Dalam bahasa kita fana. Hak fana ni kita banyak habis nak banding dengan hak kekal. Kena cari dalam hidup kita sehari ni, kena ambil banding hak mana hak kekal, hak mana hak tak kekal, hak mana banyak, hak mana sikit kita buat. Banyak hak tak kekal ni kita buat nak banding dengan hak kekal. Hak diri sendiri kita dengan hak orang, banyak hak diri sendiri kita dengan hak orang ni. Hak untuk kepentingan kita sendiri dengan hak kepentingan jemaah, banyak kepentingan kita. Sedangkan dalam orang panggil agama kita ni, dalam kaedah kita ni,
jemaah muqaddam alal fard. Jemaah tu lebih utama daripada individu. Kena lebih jemaah daripada kita sendiri. Tapi hak duk berlaku pada kita lebih diri sendiri daripada jemaah. Tu. Jadi kadang-kadang perkara lagu ni memang terbalik, dan memang terbalik ni kita kena terima lah. Kita kena terima terbalik ni. Dan sikit-sikit kita kena ubah lah. Sikit-sikit kita kena ubah. Gua ingat zaman dulu orang duk petikai kata masjid tak ada di Kelantan, kerajaan negeri Kelantan tak buat masjid lah apa semua. Antaranya arwah Tok Guru ni dia jawab sebab Kelantan ni orang pakai buat sendiri masjid. Tak nanti kau kerajaan buat. Dia kata dia nak supaya orang ni buat sendiri masjid sebab dia kata malu ke diri sendiri. Apa malu diri sendiri? Rumah boleh bayar 1,000 2,000 seorang. Untuk rumah dia boleh bayar 2,000 sebulan untuk rumah. Tak boleh nak pakat sebutir kapung atas masjid seorang. Kalau atas masjid seorang nak habis pitih, nak habis ke api 200 sebulan. Tak okeylah sebutir kapung tak boleh nak pakat tu bit 200 sebulan nak bayar api. Api rumah 400 500 dah. Tu lagu tu mantik orang panggil mantik logik Tok Guru mula sebut lagu tu. Mudah je. Mana kalau seorang atas seorang sanggup belanja 2,000 sebulan untuk jadi rumah ke dia, tak kira sebutir kapung ni tak leh nak waktu bit berapa riyal seorang sehinggalah boleh buat sebutir masjid besar-besar comel-comel. Molek. Kita kena duduk lagu tu. Kita kena letak dah lagu tu. Lepas tu pakat dulu, kita bayar api. Tak usah rusing lah, kita pakat mana-mana ada pitih ni. Mana boleh pitih sama, kita pakat. Biar siapa hak bayar api tu, tak usah rusing lah buat bayar api. Nak pasal lah ni belah dia tak hari pun. Kita cari pitih nak bayar. Tak okey lah sebutir kapun, tak nak bayar api 200 riyal. Gitu. Kita kena pakai logik gitu. Hak seorang-seorang tu rumah dia 1,000, rumah ni 1,500 rumah ni. Oh banyak pakat bayar dak hak sendiri. Tak okey atas masjid hak ramai-ramai kita 300-400 tangga ni, tak boleh nak tangguh api 200. Kena lagu tu. Sama juga lah benda-benda lain. Kita nak beli apa-apa kapet ni habislah 10,000 kapet. Tak okey tak boleh tu bit sebutir kapun 10,000 atas kapet ni. Tak boleh sebulan 2 bulan kita buat pitih. Kita 2 bulan 3 bulan kita buat pitih dah. Lagu tu. Sebab sebenarnya jemaah tu lebih utama daripada hak seorang. Jemaah lebih utama daripada seorang. Ni kaedah ni kena ambil guna pakar ni. Jemaah tu lebih utama daripada seorang. Kena mendahulukan hak jemaah dulu daripada hak seorang. Tapi kalau tak ada dah apa-apa ni, tak ada dah biaki belakang dah comel belakang dah. Kita nak buat rumah kita, buatlah comel pun tak ada masalah. Tapi masa-masa orang kata masjid nak buat gol tu habis 200-300 ni lagu mana kita pakai gas lah. Gas biar tu bit 200 tu. Malu kau orang lega 200 pun tak tubik seperti masjid dah. Gitu. Tu kaedah dia, tu kaedah. Maknanya kaedah kita tak gini je. Kalau atas nama masjid ni, tak ada susah sikit abuk. Suruh rusing lah pengurusi masjid. Tak ada susah, insyaAllah tak ada susah. Kenapa baik? Tak ada susah insyaAllah. Atas nama sebab ni sebutir kapung. Kalau punah sikit rumah kita ekor tu, tak ada gaji bulan ni, gaji bulan depan, tak ada piti. Hak rumah kita. Tapi kalau atas masjid ni, royak saja punah, insya-Allah sebutir kapung pakat buat mari, esok boleh bakil lalu. Tu kaedah dia. Jangan siapa tak ada piti sini orang malu kat orang. Susiah kereta besar lori belakang. Tak ada nak bakil kalau ekor punah sebutir ni. Gitu. Itu kaedah. Ini kaedah ni. Bukan ngata orang, ngata kita. Mana ni kaedah. Kalau atas masjid, atas jemaah ni, mesti jadi mudah. Sebab dia hak jemaah. Kalau atas rumah kita sebutir, memanglah tak cukup piti gaji bulan ni, kena gaji bulan lepas, kena gaji sebulan lagi ke, ipun 3 bulan gaji baru boleh buat ke. Atas rumah kita. Tapi atas masjid ni sebutir kapung ni, pakat belakang, tak boleh buat. Di lagu tu. Dan kita ni alhamdulillah lah, jemaah di kampung kita ni, jemaah kita ni alhamdulillah. Okey. InsyaAllah minggu lepas pakat bawa tak bila bui lah tu. Hari ni tak raya, tak bawa okey. Minggu lepas bawa kita galak. Boleh tu insyaAllah. Okey. Qala Aun bin Abdullah, ad-dunya wal akhirah fil qalbi kakafatai al-mizan. Dunia dengan akhirat ni dia kata dalam hati kita, dunia dengan akhirat dalam hati kita seperti dua kafatai ni, dua nimbal ni. Orang panggil apa nimbal ni? Lacing tu, 2 belah tu. Apa panggil apa? Tepat tak bahagia tu lah. Apa dia panggil? Dacing benda tu, dacing ni. Ada kiri ada kanan ni. Hak buat tak bahagia atas tu.
Hak leper tu macam bekas tu, macam cepek kau panggil. Bekas dia tu lah. Cepek tu. Mana cepek tu main lagu tu. Mana dunia dengan akhirat kita ni dalam diri kita lagu tu lah. Iza au ma tarajjaha ihdahuma, kalau berat hak mana-mana takhiful ukhra. Yang laksa lagi. Maknanya dia luar ni dia duduk belawai lagu tu lah. Jadi kita ni nak serupa kan? Nak serupa. Jadi kalau berat dunia, akhirat tu kurang. Kalau beratnya akhirat, dunia tu kurang. Maka kita nak mana? Ingat pesan yang saat ni. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Maka kena berat. Allah Ta'ala buat dah lagu tu. Allah Ta'ala dah buat lagu tu. Orang tina memang dia cemburu. Siapa ada kita kata cemburu buta. Tapi orang jahat kalau dia cemburu jahat dia. Orang tina dia cemburu, mungkin kita kata cemburu buta. Tapi kalau orang jahat cemburu bodoh. Orang jahat dia cemburu jaga. Tengok ada cerita drama kan. Ni pengaruh drama ni. Lagu tu memang betul. Drama ni adalah masyarakat. Di waktu baik semula, tak ada orang mikir tak ada. Kita terfikir benda tak ada. Mana terfikir benda tak ada? Dia terfikir, dia telitah oleh fikiran dia, hak benda ada. Sebab tu dia buat drama. Jadi dia mikir hak benda ada. Ada dalam masyarakat lagu tu dah. Orang jahat, orang tina kita kata orang tina ni cemburu, mudah cemburu. Orang jahat kalau dia ada cemburu, cemburu jahat. Cemburu yang membawa kepada jahat. Kalau orang tina, Ta'alawi, dia ni boleh berkongsi dengan pak orang. Dalam cemburu-cemburu ni, Tuhan bagi lagi kongsi dengan pak orang. Tapi orang jahat terang Tuhan bagi kongsi dengan pak orang. Tu nak raya. Allah Ta'ala, dia maha kaya, dia maha bijak sana. Allah Ta'ala ni. Dia buat kepada orang puan, walaupun kita kata orang puan ni kuat cemburu dah ni, tapi dia wui kebenaran lelaki berkahwin sampai pak, maknanya ada pak orang puan berkongsi seorang lelaki. Orang lelaki dia boleh berkahwin sampai pak, tapi aculah wi dia berkongsi. Tak usah sebut lah, tak boleh. Memang tak boleh tak? Sebab tu Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Tak buat isteri boleh kahwin lebih daripada seorang suami. Tak usah wi pak lah, wi dua lah. Tertok tak hari rasa. Dia tak hari tertok rasa. Tak usah tertok lah, memang tak boleh. Tak usah bui, memang tak bui. Sebab tu Allah Ta'ala tak bui, memang tak boleh. Dia tak gitu je, tak boleh. Tapi orang tina dalil tak boleh tadi, ada hak boleh. Tapi kalau orang jatuh, sekarang hamba tanya 100 orang tak boleh berlaku. Orang duduk dekat tak boleh dah. Alah. Dengan daripada taksi, hamba daripada taksi, tak boleh dah. Tak boleh dah. Tu orang jatuh. Sebab tu Allah Ta'ala dia buat kita, dia tahulah. Dia macam buat kita kan. Iza arda ihdahuma asqatal ukhra, maknanya hak manusia tu kalau hak ni buat baik, hak ni jadi marah, hak ni buat baik, hak ni pula jadi marah, itu adalah normal. Tapi kalau dua-dua tak marah, kena jumpa pakar. Tak ada kali tak marah ni dalam hati pun. Ama jumpa hak tua sendiri dah gimana siap bagi hantaran, siap apa. Oh masa nikah teriak juga. Abu Darda, la in halaftum li ala rajulin annahu azhadukum. Kalaulah kamu boleh royak ke aku, dia kata seorang lelaki, bahawa lelaki inilah yang paling zuhud. Zuhud ni maknanya hak tak sia dunia, tinggal dunia, nak ke akhirat saja. La ahlifanna lakum annahu khairukum. Kalaulah ada seorang yang memang dia ni gapo-gapo sekalipun lebih dunia daripada akhirat, dia mendahulukan akhirat daripada dunia, maka aku bersaksi bahawa dialah orang yang terbaik di kalangan kamu. Orang yang terbaik di kalangan kita ialah orang yang boleh melebihkan akhirat daripada dunia. La antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah, ni seorang lelaki, dia beritahu kepada tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak ada dengan Nabi. Orang dengan sahabat tapi tak ada dengan Nabi. Kita panggil tabi'in. Orang yang tak ada dengan sahabat tapi dia ada dengan Nabi. Orang tak ada dengan Nabi tapi dia ada dengan sahabat. Okey, orang ada dengan Nabi kita panggil sahabat. Orang tak ada dengan Nabi tapi dia ada dengan sahabat, kita panggil tabi'in. Lepas tu tabi'in. Dia kata seorang ni dia tanya kepada tabi'in, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah.
kamu ni, nescaya kamu ni, dia kata, antara yang paling banyak amalnya di kalangan Rasulullah. Walakinnahum kanu khairan minkum. Tetapi mereka itu lebih baik daripada kamu. Adalah ni, kita rasa kita buat amal banyak daripada Nabi. Sehinggalah ada amalan-amalan yang kita buat yang kita sebut sebagai bid'ah. Hak bid'ah ni mana yang Nabi tak buat, tapi kita lah ni buat. Maknanya kalau nak banding dengan Nabi, banyak kita lah buat amalnya. Maka seorang lelaki ni dia royak kepada kecek dengan tabi'in. Dia kata, kamu ni banyak lagi buat amal nak banding dengan ashabi Rasulullah, nak banding dengan sahabat mula, banyak mula ni buat amal. Tetapi walakinnahum kanu khairan minkum. Tetapi mereka lebih baik daripada kamu. Sebab apa lebih baik? Kanu azhada fid dunya. Kerana mereka lebih zuhud pada dunia. Mana mereka lebih akhirat pada dunia, nak banding dengan kamu, dah lebih dunia dah pada akhirat. Maknanya kita ni, sebab tu Nabi sebut dah, yang terbaik ialah qarni. Yang paling terbaik ialah hak dia dengan aku. Lepas tu, hak lepas pada aku, lepas tu hak lepas pada tu. 3 kurun yang pertama. Itulah hak terbaik. 3 kurun yang pertama. Hak dia dengan Nabi, bersama dengan sahabat, lepas tu hak zaman sahabat dan zaman tabi'in. Lepas pada tu dia bercampur dah. Dia kurang dah. Kalau kalah agak kau muda dah. Kalau kalah tu kau muda dah. Kalau air tu kau cerah dah. Kalau manis kat kurang manis dah. Tapi orang lain nak kurang manis belakang dah. Tu. Maknanya kau tak gagah, kau tak hebat dah. Nak banding dengan hak dia dengan Nabi, lepas tu sahabat, lepas tu dengan tabi'in. Okey. Kanu azhada fid dunya, dan dia tengok ni pada dekat, jauh, ataupun pada setara mana kedudukan dia, ataupun dia ambil dunia dia dan juga akhirat dia. Mana kita ni, muslimin-muslimat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita pakat-pakat lah. Kita tengok pada diri kita sendiri, macam saya sebut tadi lah. Kita bukan royak ke siapa-siapa ni, kita royak kepada diri kita sendiri. Supaya apa-apa saja hari ni, kita dah faham dah, inilah dunia yang ada depan mata kita, dan kita diberi 3 pilihan tadi. Kita ni pilihan pertama antara 2. Antara kita ni terima ada akhirat ataupun tak terima. Kita terima. Ada orang kafir tak terima. Kita terima. Kita terima ni diberi 3 pula jenis. Hak terima, lepas tu dia terima guna akhirat, guna dunia, guna seguna-guna. Siapa orang nampak mu ni orang dunia, tak nampak akhirat. Sedangkan kita percaya akhirat. Yang kedua ni, guna sekadar mana kita perlu, dan hak mana lebih kita guna juga untuk kemewahan kita. Itu nombor 2. Dan yang ketiga ialah hak mana ada dunia, kita convert, tertukar jadi akhirat belaka. Jadi kita nak duduk situ, kita tengok diri kita mana, kita nak yang terbaik, ialah orang yang melebihkan akhirat dia daripada dunia. Jadi kita tengoklah kita banyak kelemahan kita tidak kata kita nampak kelemahan orang lain, kita tengok kita dulu setara mana kita boleh buat, insya-Allah, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita, sebab zaman ni zaman dunia. Zaman lah ni zaman dunia ni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah lagu-lagu mana jalan, usahakanlah untuk dapat hak akhirat seksa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa hak mula ni duduk atas dunia. Tu pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kita lah ni duduk dengan dunia. Lagu-lagu mana pun kita tinggal dunia. Dunia ni ada depan mata kita. Tinggal laginya ialah hak mana dunia yang ada pada kita, yang Allah juga beri kepada kita dunia ni, kita nak jadikan dia akhirat. Sebab di sanalah yang abqa, yang kekal abadi. Hak atas dunia ni kita tinggal belaka. Hak mana pakan tak bawa belaka, pakak kedar tu belaka. Bila kita mati, agak-agak mari hak lain, tak bawa baju ni pun, tak bawa piyah ni pun, tak bawa seluar ni pun, pakai hak putih 2-3 pasal tu ya. Pakai hak tu ya juga. Jadi tak ada siapa kita ni. Tak ada gapo atas dunia ni yang kita bawa. Semua alat-alat lo ni tinggal belaka, tak ada gapo satu. Hak tu je kita bawa bersama dengan kita, amalan kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit kusta, penyakit gila, penyakit sopak, dan juga semua penyakit yang memudaratkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segerakanlah akad COVID
ini daripada bumi kami, daripada Malaysia, daripada negeri kita, daripada semualah seluruh alam ini, insya-Allah semoga kita kembali kepada keadaan yang sejahtera, yang biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.